untuk subjek geografi hanya untuk kelas 4B yang akan mengambil subjek geografi. Boleh nampak tak presentation saya ni? Respon tolong. Nampak. So saya just terangkan apa yang awak akan pelajari dalam subjek geografi. Dan sebenarnya geografi ni adalah satu subjek yang sangat menarik berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Tetapi subjek-subjek lain dia, setiap subjek tu dia ada tarikan dia. Cuma saya akan terangkan berkenaan subjek geografi tingkatan 4. Kalau ikut kod subjek 2280/1 dengan /2 tu hanya membezakan kertas 1 dan juga kertas 2 Baik, ini adalah buku teks yang akan awak gunakan untuk tingkatan 4. Buat masa ni awak tak dapat lagi lah subjek-subjek elektif Bila kita dah ada bukunya, nanti kita akan maklumkan untuk awak ambil buku elektif tingkatan 4. Okey. Baik, dalam subjek geografi ni kita terbahagi kepada 3, iaitu kemahiran geografi yang mana dalam kemahiran geografi ni menekankan kepada peta topografi. Awak dah belajar masa tingkatan 3. Kemudian geografi fizikal menerangkan tentang bentuk muka bumi dan saliran. Seterusnya geografi manusia menerangkan berkenaan dengan penduduk dan juga pertempatan. Jadi sebenarnya adalah ulangan daripada subjek tingkatan 3. Cuma kita elaborate je lagi menjadi bertambah menarik semasa di tingkatan 4. Okey, kemahiran geografi tadi merangkumi kemahiran menentukan arah dan kedudukan, skala, jarak, luas, ketinggian dan kerata rentas dalam peta topo. Dalam masa yang sama, kamu juga dapat menganalisis hubung kait pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Saya rasa awak tahu dah apa yang dimaksudkan dengan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya kan? Fizikal adalah yang semula jadi dan pandang darat budaya adalah pandang yang dibuat oleh manusia. Ini adalah peta topo. Memang menarik kalau kita dapat mempelajari peta topo, sebab dalam peta topo ni dia macam-macam simbol. Hanya orang yang belajar geografi je yang tahu simbol yang ada dalam peta topo ni. Itu kelebihan kita. Okey, alat yang digunakan untuk kemahiran geografi, kadang-kadang murid ambil mudah. Tetapi inilah keperluannya pun tak adalah yang mahal sangat yang awak ada. Cuma kadang-kadang ada yang tak bawa ke sekolah. Okey, pensel tu perlu tajam. Okey, pembaris, pemadam, ke sudut, benang, kalkulator dan juga kertas graf. Okey, itu tadi kemahiran geografi. Cabang yang kedua adalah geografi fizikal, yang mana kita akan pelajari berkenaan dengan bentuk muka bumi dan saliran. Apa yang akan kita pelajari? Menjelaskan tentang kerak bumi, mantel dan teras bumi dalam struktur bumi. Di mana bumi kita ini terbahagi kepada 3 struktur utama, kerak bumi, mantel dan juga teras bumi, di mana teras bumi pula terbahagi kepada teras dalam dan juga teras luar. Kemudian menerangkan tentang sempadan plat tektonik dunia, di mana sebelum ini, zaman dulu-dulu, dunia ni adalah satu bulatan satu kepingan yang sangat besar. Tetapi disebabkan oleh adanya pergerakan dalam bumi menyebabkan kepingan yang besar itu tadi telah pun berpecah menjadi negara-negara 7 buah benua di dunia sekarang ini. Kemudian kita akan menganalisis kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar. Begitu juga kita akan mengenal pasti jenis-jenis batuan, lulu hawa dan juga proses kejadian lulu hawa. Benda ni semua kita akan kaji. Di samping itu kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Apa yang kita tahu tentang gerakan jisim? Mungkin awak kata apa benda gerakan jisim, tapi sebenarnya yang awak biasa dengar tanah runtuh.
Tanah runtuh itu adalah salah satu daripada gerakan jisim dan kita nak kaji macam mana ataupun kenapa gerakan jisim ataupun tanah runtuh itu boleh berlaku. Dan kita akan fikirkan, kita akan bincangkan langkah untuk mengatasi gerakan jisim tersebut. Okey, di samping itu kita akan menguraikan tentang tindakan hakisan dan pembendapan oleh sungai dan juga ombak di pinggir pantai. Okey, kalau saya laju, kalau nak bertanya ke, tak apa, nak bertanya, terus tanya pun tak apa. Okey, tsunami dan juga gunung berapi. Inilah yang kita akan kaji, apa yang menyebabkan berlakunya perkara tersebut. Dan apa yang kita boleh elakkan daripada berlakunya tsunami dan juga gunung berapi. Okey, sungai kita akan kaji peringkat-peringkat sungai daripada peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. Hakisan-hakisan sungai, apakah bentuk-bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh hakisan sungai dan juga pembendapan sungai. Begitu juga dengan bentuk-bentuk muka bumi yang disebabkan oleh ombak ataupun apa yang ada di kawasan pinggir pantai. Okey, hakisan dan juga pembendapan sangat interesting sebab bentuknya memang kita boleh tengok dengan mata kasar. Okey, geografi manusia. Apa yang kita akan kaji berkenaan dengan penduduk dan juga pertempatan. Okey, menerangkan tentang konsep, faktor-faktor, kesan dan langkah mengatasi taburan dan pertumbuhan penduduk dunia, migrasi penduduk, pertempatan dan juga urbanisasi. Okey. Okey, ini penduduk dunia. Tapi sekarang ni gambar lama ni. Kalau sekarang macam ni, habis semua meninggal sebab COVID. Okey, ni penduduk dunia. Kita tak tahulah ini program apa ni seramai-ramai orang ni. Kemudian kita akan mengkaji juga pertempatan. Pertempatan ada jenis-jenis pertempatan, rumah teres, rumah pansipuri, rumah banglo, rumah setinggan. Itu semua yang kita akan kaji. Kenapa boleh berlaku, kemudian macam mana cara mengatasi masalah-masalah. Urbanisasi iaitu pembandaran. Daripada kawasan kampung bertukar menjadi bandar, itu kita sebut sebagai urbanisasi. Itulah yang kita akan kaji, kenapa boleh berlaku, apa yang berlaku semasa urbanisasi tersebut, dan sekiranya ada kesan negatif, kesan positif, kita akan kaji langkah untuk mengatasi kesan-kesan yang negatif. Okey, semasa SPM, ni untuk KSSM, untuk subjek geografi, kalau kertas 1, 2280/1, kertas 1 adalah objektif aneka pilihan. 40 soalan di mana murid perlu menjawab semua soalan tersebut. Jadi satu soalan 1 markah, ada 40 markah untuk kertas 1. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit. Dan untuk SPM, objektif ini merangkumi subjek-subjek ataupun sukatan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita combine untuk 40 soalan kertas 1. Ingat 1 jam 15 minit. Kemudian kita ada kertas 2, 2280/2. Itu adalah kertas 2, di mana di dalam kertas 2 ni ada 3 bahagian. Ini adalah yang baru. Kalau KBSM dulu, kertas 2 hanya ada 2 bahagian. Tapi KSSM dia ada 3 bahagian, di mana bukan lagi objektif, dia dalam bentuk subjektif. Respon terhad ni maksudnya diberikan ruang untuk kita menjawab soalan. Dibagi soalan, dibagilah beberapa garisan untuk kita jawab. Subjektif respon terbuka ni
Dia lebih kepada soalan dan kita boleh menjawabnya dalam bentuk esei. Tapi bukanlah esei yang macam buat karangan tu. Ya, esei yang ringkas dan juga padat. Itu bentuk jawapannya. Kemudian bahagian A ada 30 markah. Jawab 2 soalan. Yang ini adalah subjektif respon terhad. Okey, 2 soalan ni. Maksudnya dibagi satu gambar rajah ataupun grafik ke, ya, diberikan ruang untuk awak jawab 2 soalan ni. Bahagian B 30 markah, ada 3 soalan juga jawab semua soalan, dan bahagian yang berbentuk esei yang awak perlu jawab, esei yang ringkas, iaitu bahagian C 40 markah. Dia ada 4 soalan pilih, jawab 2 soalan sahaja. Okey. Baik, masa yang diperuntukkan untuk kertas 2 adalah 2 jam 30 minit. Tak nampak kat sini, ya. 2 jam setengah. Ini pun baru sebab kalau yang KBSM masanya untuk kertas 2 adalah 2 jam. Ya. Jadi dia tambah lagi 30 minit untuk KSSM memandangkan dia terdapat 3 bahagian. Okey, saya sendiri yang akan mengajar tingkatan 4. Kemudian tingkatan 5 nanti akan diajar oleh Cikgu Wan Suzitawati. Okey, saya rasa itu saja. Bagi murid 4B, terima kasih memilih subjek geografi. Jadi kalau awak dah dengar ni, tak payah tukar kelas dah. Duduk je belajar geografi dengan saya. Ya, awak pasti akan seronok dan juga teruja. Okey, saya rasa itu saja. Ada apa-apa soalan boleh kemukakan soalan. Okey, Puan Ainon, saya rasa itu saja untuk taklimat saya berkenaan dengan geografi tadi. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Puan Pengetua, okey, yang juga guru mata pelajaran geografi. Okey, cikgu bagilah peluang kalau ada siapa-siapa nak tanya ke, awak boleh tulis ya kat ruangan chat tu sebelum kita pergi kepada mata pelajaran yang lain. Ada nak tanya tak? Okey, kalau tak ada, okey, saya pun rasa terima kasih ya kepada Puan Nur Laila yang telah menerangkan dengan jelas berkenaan dengan mata pelajaran elektif geografi ya. Sebenarnya memang betul lah seperti Puan cakap, geografi ni adalah satu mata pelajaran yang sangat menarik bagi saya. Saya pun cikgu geografi, jadi saya sukalah mata pelajaran ni. Jadi saya harap murid 4B ya yang mengambil mata pelajaran geografi ini akan minat, okey, dan suka kepada mata pelajaran ini ya. Okey, tak ada pertanyaan ya. Cikgu tengok ni, tak ada kalau ada pertanyaan. Okey, saya rasa tak ada masalah. Okey, seterusnya ya, kita dengar pula penjelasan tentang mata pelajaran matematik tambahan iaitu oleh Cikgu Nurmawati. Okey, beliau adalah seorang guru JU matematik tambahan daerah dan juga pemeriksa ya kertas SPM ya. Jadi dia adalah seorang guru yang sangat hebatlah dalam matematik tambahan. Okey, jadi saya dengan sukacitanya mempersilakan Cikgu Nurmawati. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih PK Mentadbiran Puan Nur Ainun. Okey, cikgu nak tanya jelas tak cikgu punya cikgu punya suara? Jelas. Okey. Saya teruskan ya sebab kita tak nak habiskan masa, kita nak cepat habiskan. Saya teruskan. Okey, dekat paparan cikgu hari ini, cikgu akan bagi awak penerangan mengenai matematik tambahan. Okey, saya adalah Puan Nurmawati binti Muhammad Noor. Saya merupakan ketua panitia untuk subjek matematik tambahan dan saya punya partner saya, guru bersama yang mengajar saya dalam matematik tambahan adalah Puan Sumarni Dahri. Saya rasa awak kenal Puan Sumarni. Awak kenal saya tak? Kenal. Kenal. Kalau kenal tak apalah. Awak kenal Cikgu Sumarni? Kenal. Okey, cikgu teruskan Okey, bila saya sebut pasal matematik tambahan,
apa yang awak akan fikir adalah orang akan cakap matematik tambahan ni ADMAT. Orang akan cakap bapak lah susah. Orang akan cakap nanti exam aku akan hantar kertas kosong. Orang akan cakap sure gagal, sure fail. Orang akan cakap macam ni, faham tapi jawab soalan mesti hancur punya. Dan orang akan cakap ADMAT ni adalah subjek killer. Okay. Awak nak masuk kelas ADMAT, awak nak ambil ADMAT, saya tak nak ada apa-apa dekat otak awak mengenai ADMAT. Awak kena clearkan awak punya mindset. Awak kena cakap ADMAT ni senang. Barulah awak boleh belajar ADMAT. Ini adalah negative mindset yang orang akan fikir tentang ADMAT. Saya sendiri pun pernah belajar ADMAT dan akan cakap benda-benda macam ni. Tapi bila saya belajar ADMAT, saya rasa benda ni senang sahaja sebenarnya. Nak ataupun tak nak. Okay. Matematik tambahan ni adalah satu mata pelajaran elektif yang wajib diambil jika awak memilih package STEM. Okay, package STEM yang ada kat sekolah kita ni tiga package. STEM 1, STEM 2, STEM 3. Okay, awak akan ambil matematik keras macam biasa, mata pelajaran wajib. Okay, kalau awak ambil package sains tulen, itu fizik, kimia, bio, ataupun awak ambil fizik, kimia dan satu mata pelajaran sains sama ada RC, ataupun awak ambil prinsip perakaunan, awak wajib ada mata pelajaran matematik tambahan. Okay, kalau awak tengok package dekat kelas 4B, kami tak wajibkan awak ambil matematik tambahan. Tapi jika awak nak ambil matematik tambahan, kami benarkan awak buat surat ke sekolah menyatakan awak ingin mengambil matematik tambahan dan kami akan buat kelas khas di luar PDPC. Termasuk sama ada saya akan mengajar ataupun Puan Sumani akan mengajar. Okay, kenapa kena ambil matematik tambahan? Nanti saya akan bagi tahu awak sebab perlu ada matematik tambahan. Sebelum itu kita tengok dulu kita punya tajuk-tajuk yang awak akan belajar dalam matematik tambahan KSSM yang telah bermula pada tahun 2020. Bermaksud batch pertama SPM ADMAT KSSM adalah pada tahun 2021. Abang-abang awak dan kakak-kakak awak yang tahun 2021 ni yang akan ambil SPM. Okey, kat sini adalah sedikit pertukaran susunan tajuk daripada tingkatan 4 ke tingkatan 5. Kalau awak tengok dekat algebra hanya ada di tingkatan 4 sahaja. Di tingkatan 5 kita dah tak belajar algebra. Tapi untuk geometri kita akan belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Calculus hanya belajar untuk tingkatan 5 sahaja, tetapi kalkulus hanya digunakan untuk murid yang mengambil mata pelajaran sains tulen dan sains teknikal sahaja. Untuk murid yang mengambil prinsip perakaunan, dua topik ini boleh diabaikan. Dan jika awak rasa perlu belajar, okey, saya boleh ajarkan. Okey, untuk trigonometri hanya untuk tingkatan 5. Untuk statistik pun tiada di tingkatan 4 sebab tajuk statistik di tingkatan 4 dibawa ke dalam matematik moden. Digugurkan daripada ADMAT, dibawa ke dalam matematik moden. So tak ada mata statistik untuk tingkatan 4 tapi kita ada pilih atur dan gabungan dan juga taburan kebarangkalian. Okey, untuk kalau awak perasan ini elektif ni adalah pilihan. Bermaksud soalan tajuk dalam elektif ni dia akan berada di soalan pilihan dalam soalan exam awak nanti. Yang terakhir ni, ini semua masuk dalam exam. Yang elektif ni saja yang akan maybe akan keluar dalam pilihan sama ada dekat section C ataupun section B. Okey, untuk penyelesaian segitiga, nombor indeks, kinematik gerakan linear dan juga sains sosial itu pengaturcaraan linear. Okey. Okey, ini cikgu tunjuk format tahun. Ini cikgu tunjuk format tahun 2019 iaitu KBSM yang berakhir dengan batch SPM 2020. Yang ini untuk SPM KSSM bermula 2021, saya akan buat taklimat
saya akan combine dengan tingkatan 5 dan tingkatan 4. Awak jangan risau, saya akan detailkan pada taklimat tersebut. Cuma hari ini saya nak tunjuk sahaja ini adalah format lama. Markah masih lagi sama, markah kertas 1 masih lagi 80 markah, masih lagi 2 jam, masih lagi 25 soalan. Manakala kertas 2 pula masih lagi 2 jam 30 minit, masih lagi 100 markah, masih lagi ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Berapa bilangan soalan, macam mana bentuk soalan, saya akan terangkan lebih detail selepas awak buat keputusan untuk mengambil AdMed. Okey, tengok saya buat ini format PM21, kita akan bagi tahu kemudian. Okey, syarat untuk awak layak mengambil matematik tambahan. Okey, yang ini adalah untuk dapat grade A, grade B dalam matematik dan sains PT3 digalakkan, tapi kita tak ada PT3 sebab COVID-19, jadi kita abaikan untuk yang ini. Kombinasi grade PT3 sains dan mat sama ada AC, BC, CC, AD, BD, CD. Yang ini yang kita titik beratkan sebenarnya. Tapi oleh kerana kita ada COVID-19, jadi kita abaikan ini, kita ambil awak punya markah peperiksaan akhir tahun 2019 masa awak tingkatan 2. Okey, lepas tu kita tengok PBD awak lah sekurang-kurangnya tahap penguasaan 4 bagi matematik dan juga sains, atau matematik atau sains, salah satu kita tengok. Psikometrik kita tengok kecenderungan awak terhadap aliran sains. Okey, grade minimum PT3 bagi mat kita ambil C sebenarnya, tapi oleh kerana kita punya tahap masa tu awak tak matang lagi masa tingkatan 2 tu. Jadi kita abaikan untuk yang C ni. Kalau D pun kalau kita rasa layak kita akan bagi. Okey, sebenarnya grade D dengan grade E tidak digalakkan. Awak nak masuk boleh, kita benarkan, tetapi awak kena struggle sikit daripada orang lain. Sebab kita nak basic math yang strong untuk matematik tambahan. Okey, kekuatan dan kelebihan awak ambil AdMed, peluang untuk ke IPT terbuka luas. Siapa yang ambil aliran sains tulen boleh teruskan dalam aliran sains. Okey, nak jadi doktor pun boleh kalau awak ada AdMed sebab awak aliran sains tulen. Okey, bagi keluarga yang pendapatan tinggi dia boleh daftar ke IPTS, tapi bagi pendapatan sederhana terendah persaingan dia hebatlah. Jadi awak kena make sure AdMed awak tinggi. Kalau kimia, fizik, bio, reka cipta, PC account awak memang awak dah strong, tapi kalau AdMed awak tu cukup makan, awak akan diletak sebagai pilihan kedua dulu. Dia akan tengok dulu AdMed tinggi. Sebab kimia, fizik, biologi, reka cipta dan PC account ada lagi yang boleh bawa ke depan. So, pemilihan dia akan tengok juga AdMed. Kalau semua subjek awak dapat A, tiba-tiba subjek AdMed awak gagal. Awak layak nak masuk IPT, tapi awak punya list tu bawah-bawah sikit lah. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Awak ambil AdMed, awak boleh jadi engineering, awak boleh jadi arkitek. Okey, katakanlah awak duduk sains tulen. Tetapi result sains tulen awak tak cantik. AdMed awak lagi cantik daripada result yang kimia, fizik, bio, reka cipta. Jadi awak boleh ubah haluan tu. Contoh awak ambil sains tulen tapi awak nak ambil lawyer. Tak ada masalah, memang dia pandang. Tapi sia-sialah awak belajar kat sekolah menengah kan. Contoh awak ambil awak boleh pergi ke aliran account walaupun awak ada account sebab awak ada AdMed tu. Okey, peluang ke matrikulasi dengan grade minimum C. Maksud dia kat sini kalau awak dapat C lah, C AdMed, awak masuk matrik. So awak dah jimat pengajian awak dah jimat pembelajaran awak. Okey. Kalau murid yang ambil account, syarat minimum dia mesti ambil AdMed. Kalau awak tak ambil AdMed, awak ambil account semata-mata, awak tak layak untuk bohong matrikulasi. Kalau awak tak percaya, awak boleh refer kepada guru kaunselor awak.
Okey, ini boleh meningkatkan awak punya self entry awak, kualiti diri dan menerapkan budaya belajar yang baik. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab orang yang ambil AdMed ni, dia lebih tekun dan lebih teliti dengan kesabaran yang tinggi. Sebab dia nak menyelesaikan masalah tu, dia memang memerlukan daya fikiran yang tinggi. Tapi bila awak dapat selesaikan tu, umpama macam awak dapat emas seketul, awak akan rasa macam, oh bahagianya aku dapat selesaikan satu soalan AdMed sahaja. Lepas tu awak akan jadi bijak menyelesaikan masalah sebab otak kita dah telah dilatih untuk menjadi analytical, critical dan teliti. Tetapi orang yang ambil AdMed ni dia malas untuk mengira benda-benda remeh-temeh. Contoh, bila awak dah biasa mengira benda-benda yang sukar, yang susah, yang agak complicated, bila orang tanya awak macam contoh 2 darab 5, berapa 50% daripada RM2? Awak jadi malah tak kira. Awak malah macam tak nak membuang masa dengan membazirkan otak awak lagi. Tak nak bebankan otak awak lagi. Itu maksud dia, kita boleh selesaikan masalah kerana otak telah dilatih dengan menjadi agak analitikal dengan kritikal. Okey, lepas tu bila awak dah terror AdMed, awak dah belajar, awak dah biasa belajar susah macam ni, awak akan rasa enjoy bila awak belajar dekat U nanti. Lepas tu, budak yang ambil AdMed, orang akan cakap, mesti budak ni pandai. Padahal AdMed awak gagal pun sebenarnya. Tapi orang akan satu side pandangan yang orang akan cakap, budak yang ambil AdMed ni pandai. Tak kisahlah. Bila awak ambil AdMed, bila result SPM awak tak tanya awak, BM berapa? Orang akan tanya awak, AdMed awak berapa? Itu first subject yang akan tanya dulu. Orang akan tanya, kau dapat SPM hari tu, BM kau berapa? Agama kau berapa? Tak. Bila dia tahu awak kelas sains tulis ataupun awak kelas account, dia akan tanya satu subjek. AdMed kau berapa? Account kau berapa? Bio kau berapa? Orang tak tanya subjek math. Betul betapa orang pandai tingginya ambil AdMed ni. Okey, cabaran. Ambil AdMed ni, cabaran dia adalah mindset kita. Ini adalah satu, orang cakap, pembunuh utama, mindset. Sebab mindset utama awak bila tengok je, cikgu listkan je subjek yang akan diambil merit tambahan, mesti awak cakap susah. Okey, lepas tu awak kena ada asas algebra yang kukuh. Kalau ikut plan saya dengan cikgu Semani, kalau awak dapat masuk bersemuka, kita akan buat dulu ujian algebra. Kita akan ajar dulu kemahiran asas algebra dulu. Barulah kita akan masuk ke topik pertama. Okey, perlu bersedia mental dan fizikal. Latihan yang banyak, kalau awak dapat saya sebagai cikgu awak, memang latihan non-stop. Setiap hari tak ada masa saya, memang latihan akan ada dapat 5 soalan sehari. So saya akan kira berapa hari awak tak bersemuka dengan saya, setiap hari tak bersemuka tu 5 soalan awak wajib jawab. Perlukan masa yang banyak. Maksud dia awak kena korbankan sikit masa awak. Selama ni awak banyak tidur, awak kena korbankan masa tidur awak untuk belajar. Disiplin ilmu yang perlu tinggi. Perlu motivasi yang tinggi. Pemahaman konsep dan drilling kena perlu ada yang sini. Okay, real life problem solving. Tahu kan? Real life problem solving. Maksudnya kita akan kaitkan AdMed ni dalam kehidupan harian kita. Berminat bukan dipaksa. Berminat bukan dipaksa. Yang ni kena faham betul-betul. Berminat bukan dipaksa. Kalau paksa sekalipun, dia akan timbul minat, okey. Tapi kalau awak paksa dan minat tu memang tak timbul-timbul, tak wujud-wujud, so serah dirilah. Mengundur dirilah daripada tu. Okey, sebelum saya habis slide saya, habis dah penerangan saya mengenai AdMed ni, apa itu AdMed, cabaran mengambil AdMed, kita akan bawa AdMed dalam kehidupan harian kita. Okey, kalau awak tengok dua gambar rajah ni, okey, katakanlah awak adalah seorang peneroka ataupun petani yang punya ladang yang pertanian luas. Awak tengok gambar rajah pertama ni, dia adalah harta awak. Tanah awak banyak macam ni, dalam bentuk 4 segi macam ni. Kalau untuk 4 segi macam ni, saya rasa awak belajar mat pun awak dah boleh kira. Tapi macam mana kalau awak dapat harta, dapat macam berlengkuk-lengkuk macam ni? Tengok sini saya kata anda ingin membeli baju dengan kos yang minimum. Kos yang minimum Okey,
dia tak akan jadi masalah jika kawasan pertanian awak ni bentuk segi empat sebab awak belajar dan segi empat luas sama dengan panjang dan lebar. Tetapi jika kawasan awak ni dalam bentuk irregular shape macam ni. Okey. Dalam AdMath kita ada penyelesaian dia, kita akan belajar tajuk pengamiran. Okey, yang ni pula untuk kaya. Awak ada 10,000. Tapi macam mana awak ada 10,000 ni awak nak kembangkan menjadi 100,000. Dalam AdMath kita dah boleh kira dah. Siapa yang tiada AdMath ni dia boleh kira dah. Okay, dengan duit 10,000 nak kembangkan 1,000. Ada banyak cara Kita boleh simpan bawah bantal. Adakah duitnya akan beranak? Okay, ataupun kita simpan dan tetap di the bank. Maybe boleh. Ataupun kita tak laburan sikit cepat kaya. Okay, dalam AdMath kita akan kira semua ni dalam tajuk janjang. Okay, seterusnya. Ini yang ada kat hospital ni. Okay, bagaimana seorang doktor dapat mengesan tanda serangan sakit jantung? Dia tengok cerita Korea, awak tengok cerita Korea, nak cerita Mak Saleh kan, orang sakit ada monitor macam ni. Bunyi tungtang semua ni kan, bunyi ni kan. Okay, macam mana kita belajar semua tu? Okay, bagaimana seorang doktor dapat mengesan tanda fatal distress untuk emergency C-section, yang ni nak operation. Ni, curve macam ni kita baca. Dalam AdMath dikira. Kita belajar semua ni dalam tajuk fungsi trigonometri. Awak diajar macam mana nak lakar graf macam ni, macam mana nak baca, berapa amplitude, semua ni dibelajar dalam matematik tambahan. Okay, dalam bangunan yang nak ambil nak jadi engineer, nak jadi arkitek. Okey, tinggi bangunan ini boleh dikira menggunakan konsep sudut segitiga sudut tegak ataupun teorem Pythagoras ataupun nisbah trigonometri. Condong bangunan pisah ni pun kita boleh kira dalam AdMath. Kita guna penyelesaian segitiga. Semua ni kita belajar dalam AdMath. Nampak kita hanya mengira, sebenarnya tak. Dalam KSSM, selain daripada mengira, kita akan apply dalam kehidupan harian kita. Itulah kelebihan AdMath. Okay, dan ada banyak lagi aplikasi dalam kehidupan harian kita yang melibatkan matematik tambahan. Okay, kesimpulan kat sini saya boleh buat kat awak. Ada minat untuk ambil matematik tambahan, ukur baju di badan sendiri dan bersedia menghadapi cabaran. Terutamanya mendapat guru AdMath seperti saya. Memang saya garang dalam kelas. Dengan lulus matematik tambahan, banyak peluang untuk sambung belajar terbuka luas. Skor A+, matematik tambahan, peluang untuk kejayaan hebat menjadi golongan profesional terbuka luas. Contoh macam saya menjadi guru AdMath, walaupun guru adalah macam awak anggap macam leke-leke biasa-biasa, tapi guru adalah satu pekerjaan yang amat banyak pahala. Okay, so buat keputusan, pilihan semua di tangan anda kerana anda saja tahu apa yang anda mahu untuk masa depan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Ada soalan? Ada soalan mengenai AdMath nak tanya? Nak cakap perasaan awak takut ke tak mengambil AdMath? Takut. 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 Mesti takut je. Tebal-tebal. Okey, Rafi Awak nak tanya. Muhammad Rafi dia nak tanya. Okey, tanya. Kalau nak tulis pun tak apa. Cikgu bacakan. Kita kena kuasai math dulu ke terus belajar AdMath? Okey, kita terus belajar AdMath. Masa sama awak belajar math, awak belajar AdMath. Serentak kita akan belajar. Math dalam bidang math, AdMath dalam bidang AdMath. Maksud AdMath adalah, awak tahu kat bahasa Melayu dia adalah matematik tambahan. Ilmu yang math dia ada, kita tambahkan lagi di peringkat paling tinggi. Tapi math dan AdMath adalah benda yang berbeza. Maksud ambil AdMath kalau awak masa PDPC dia kira lepas. Okey, maksudnya kata kalau awak habis belajar pukul 1.20. Bermaksud kalau ada yang ambil AdMath, jadual awak bermula 1.20. So yang tak ambil AdMath di kelas account tu boleh balik, yang ambil AdMath akan stay. Janganlah pula rasa terbeban. Kalau awak nak, awak ambil. Cikgu AdMath ada kena lukis ke? Okey, kita hanya lukis ke dah. Bukan melukis gambar rajah. Bukan macam pendidikan seni visual nak
Awak kena bayangkan, bukan macam reka cipta, berikan seni jua nak kena bayangkan, nak kena dekor, tak ada. Kita hanya belajar untuk melukis graf, melakar graf daripada soalan yang diberi. Cikgu, Ada lagi soalan? Ya. kalau Mat dengan Admat kan, dia macam belajar dalam satu masa ke dia Tak. masa dia asing-asing? Asing-asing lah. Ikut jadual yang ditetapkan. Kalau hari Isnin ada Mat, kebetulan pula ada juga Admat, maknanya dia kelas yang masa yang berasingan. Maybe masa pertama, kedua Admat, masa ke-12, 11 masa Admat. Admat dengan Mat adalah benda yang berlainan. Dia tak sama. Dia ada dua mata pelajaran lah. Satu mata pelajaran matematik, satu mata pelajaran maths. Macam tu. Ada lagi soalan sebelum saya pass kepada subjek lain? Nak tanya sekarang. Nanti Cikgu. balik bagi tahu. Ya. Mat biasa dengan Admat ni beza dia banyak ke sikit? Banyak. Banyak bezanya. Apa yang awak belajar dekat Mat, awak tak belajar dah dekat Mat. Contoh, awak belajar dekat form 1, form 2, form 3, awak belajar luas bulatan. Kita bawa dalam tingkatan 4, tingkatan 5 Mat, kita tinggikan lagi. Awak akan kira luas sektor dalam bangunan, awak akan kira lilitan bulatan. Macam tu. Dia knowledge awak, basic knowledge awak di Mat, awak dalam Admat kita gunakan basic knowledge awak tu untuk lebih tinggi lagi. Jelas Jelas cikgu. Okey. Ada lagi soalan? Siapa yang berminat nak ambil Admat di kelas 4B boleh buat surat. Boleh maklumkan dekat mak dengan ayah awak atau penjaga awak. Yang betul-betul serius lah sebenarnya yang boleh ambil maths. Awak tahu maths ni mata pelajaran susah. Kalau kita saja nak ambil maths sebab saja nak suka-suka pun tak bagus juga. Kan Cikgu Normawati? Betul. Dia kena serius lah. Kena serius, kita kena rajin, kita kena komitmen, berkomited lah pada kita punya pilihan kita tu. Dan kat sini pun Cikgu Sumani pun ada, Cikgu ada nampak juga. Awak pun boleh tanya juga dengan Cikgu Sumani sebenarnya. Untuk murid di kelas 4A, awak tak boleh nak drop Admat. Itu adalah subjek wajib yang ditawarkan di kelas tersebut. Ni saya promote untuk kelas 4 Bestari yang ambil account sebab syarat minimum dia kena ada Admat. Tak nak ambil, kita tak paksa. Yang nak ambil, kita mengalu-alukan. Itu sahaja. Tapi bila awak decide nak ambil, awak kena berkorban masa dan awak kena fokus lah. Sebab subjek ni, subjek geografi ada projek, subjek preset account ada projek. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, jelas pada pandangan awak, saya serahkan kepada PK Pentadbiran Puan Noraindun. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Cikgu Normawati. Okey, jadi saya harap awak fahamlah ya dengan penerangan yang diterangkan dengan begitu jelas oleh Cikgu Normawati ya. Jadi saya rasa awak dah boleh fikir-fikirkanlah pilihan mata pelajaran untuk yang awak ambil ya. Sebenarnya untuk data 4A dan 4B tu pun kita pun adalah syarat-syarat dia untuk kita masuk dan agak limited jugalah kalau awak mohon tapi dah penuh cikgu pun tak boleh nak tolonglah. Jadi selepas ini awak dah boleh mulalah ya, tolong belajar, boleh buat boleh buat kajian lah berkenaan dengan mata pelajaran tersebut. Okey. Kita dah ada dua mata pelajaran yang dah lepas dan kita ada satu lagi iaitu mata pelajaran prinsip perakaunan ya. Ini juga adalah satu mata pelajaran di bawah teknik dan vocational. Okey, dan tanpa membuang masa saya dengan sukacitanya menjemput Cikgu Nurul Hafizah ya untuk memberi taklimat. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Dengar. Boleh. Jelas. Sebelum saya mulakan apa-apa pembentangan tentang subjek prinsip perakaunan, saya sangat teruja juga mendengar pembentangan daripada Cikgu Normawati yang saya kira cikgu seorang guru matematik tambahan yang menghayati dia punya subjek. Okay? Dia bersatu hati, jiwa dan raga dia dengan Admat. Begitu juga dengan subjek geografi dan kedua-duanya memang unik. Jadi saya
saya nak bawa awak buka minda sikit sebab saya faham untuk buat decision ke tingkatan 4 ni bukan sesuatu yang mudah untuk awak membuat keputusan. Saya suka nak berkongsi pengalaman. Saya dulu adalah pelajar perakaunan. Saya ambil akaun dan ekonomi dan saya juga ambil matematik tambahan. Saya adalah salah seorang pelajar yang seperti Cikgu Normawati sebut, matematik bagus tapi at math memang belajar tu memang agak sangat kena struggle. Jadi dari sudut yang saya faham, mungkin ramai juga pelajar yang mempunyai level pemikiran macam saya yang ambil prinsip perakaunan, terutamanya yang nak ambil at math. Nasihat saya tak perlu takut, kita kena mencuba, dan satu benda yang awak kena faham ialah rupanya at math ni dengan matematik perbezaan dia adalah matematik dia nampak, at math dia lebih kepada imajinasi. Jadi saya memang terbuka peluang yang luas untuk saya menyambung pelajaran disebabkan saya susah belajar at math, itu memang tepat sekali. Saya adalah pelajar yang ada kelulusan akaun dan ekonomi yang bagus tetapi disokong kuat kerana saya ada at math dan saya dapat melanjutkan pelajaran selepas itu ke matrikulasi. Jadi kan walaupun dengar macam satu cabaran kena luang masa di luar waktu PDBC, saya harap awak sahutlah cabaran ni sebabnya awak takkan menyesal. Okey, walaupun awak susah ambil at math, saya pun keputusan at math saya selama saya belajar saya tak pernah lulus. Tapi bila SPM saya berusaha betul-betul saya dapat kredit. Maknanya tak mustahil. Okey, walaupun matematik saya memang tak ada masalah, memang A lah orang katakan, tapi at math tu. Jadi kan sebenarnya kalau kita kena buka minda dan buka peluang pada diri kita sendiri dulu, baru peluang yang lebih luas pada masa hadapan akan terbuka. Dan berkaitan dengan subjek lain macam subjek geografi contohnya, saya suka juga nak berkongsi pengalaman. Masa saya sekolah menengah dulu, kita terikat dengan aliran sains, aliran sastra kan, yang nak jadi doktor, nak jadi accountant, nak jadi businessman, itu memang pemikiran yang memang sedia ada. Tapi sekarang ni universiti dah banyak menawarkan macam-macam program yang agak unik bunyi dia. Saya dulu ada seorang kawan yang masa sekolah menengah dia ambil dia di kelas yang ketiga keempat. Saya kononnya kelas yang pertama lah. Tapi sekarang dia dah ada PhD. PhD dia saya tengok dalam bidang kelestarian alam. Jadi kan saya teruja sangat dengan pencapaian dia. Saya kata kenapa saya tak pernah kenal subjek ni. Jadi sebenarnya di luar sana, di luar daripada sekolah sana terlalu banyak peluang-peluang belajar dan bidang-bidang yang unik sekarang ni terbuka tentang alam sekitar, tentang tentang kehidupan, tentang penempatan perbandaran, pembangunan, banyak sangat. Jadi kan sebenarnya tak rugi awak belajar apa sahaja package. Tapi awak kena tahu minat awak dan keupayaan awak di mana. Itu dululah untuk seterusnya kena mengenali keupayaan diri dulu dan buka peluang pada diri dengan semangat dan iltizam untuk mencuburi bidang yang baru. Okey. Kalau awal-awal awak dah sekat diri awak dengan halangan dan mindset yang kurang membina, jadi secara tak langsung peluang awak akan datang pun terbatas juga nanti. Okey. Itu sekadar introduction. Jadi saya akan terus perkenalkan untuk mata pelajaran prinsip perakaunan. Ini tentang prinsip perakaunan. Saya papar dulu video ni dan lepas ni kita ada sesi soal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan taklimat berkaitan mata pelajaran prinsip perakaunan SMK Taman Keramat bagi tingkatan 4 sesi 2021. Saya mulakan dengan memperkenalkan guru prinsip perakaunan iaitu saya sendiri, Cikgu Nurul Hafizah binti Samad, merupakan ketua panitia prinsip perakaunan dan guru mata pelajaran prinsip perakaunan bagi kelas tingkatan 4 Bestari dan 5 Bestari. Sebagai pendahuluan, kurikulum standard sekolah menengah KSSM mata pelajaran elektif ikhtisas prinsip perakaunan merupakan mata pelajaran elektif di dalam kelompok ikhtisas kemanusiaan yang dikubal untuk murid tingkatan 4 dan 5. Dalam mapel prinsip perakaunan, murid didedahkan tentang pertama,
konsep dan prinsip asas perakaunan. Kedua, proses lengkap penyediaan penyata kewangan. Dan ketiga, perancangan kewangan dan pengurusan pengekosan. Seterusnya, berikut dipaparkan kandungan mata pelajaran bagi tingkatan 4 yang mengandungi kesemuanya 9 tajuk dan mengambil masa 105 jam untuk dihabiskan kesemua tajuk ini dalam silibus prinsip perakaunan tingkatan 4. Seterusnya, berikut merupakan kandungan mata pelajaran bagi tajuk-tajuk tingkatan 5 pula. Kesemuanya mengandungi 7 tajuk dan mengambil masa 96 jam untuk dihabiskan sukatan kandungan mata pelajaran tingkatan 5. Maka keseluruhan tajuk bagi tingkatan 4 dan 5 adalah 16 tajuk. Seterusnya, kita melihat pula format peperiksaan prinsip perakaunan bagi sijil pelajaran Malaysia SPM. Baiklah, seterusnya kita lihat pula format peperiksaan kertas prinsip perakaunan. Kertas 1 mengandungi 40 soalan objektif, kertas 2 semua mengandungi 6 soalan dan calon perlu menjawab 5 soalan, dan kertas 3 merupakan kerja khusus prinsip perakaunan yang kebiasaannya dilaksanakan dalam tempoh sebulan lebih bermula Mei hingga Jun. Tetapi dalam tempoh pandemik ini pelaksanaan kerja khusus adalah tertakluk kepada pemakluman dan berbagai tindakan yang akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Bagi format kertas 1, iaitu kertas subjektif yang mengandungi 40 soalan, kertas ini keseluruhan masanya ialah 20% dan ia mencakupi topik tingkatan 4 dan 5. Seterusnya, kita lihat pula format kertas 2, iaitu kertas subjektif ataupun esei yang mengandungi 6 soalan dan hanya perlu menjawab 5 daripada 6 soalan yang mempunyai bahagian A dan bahagian B. Bahagian A wajib dijawab dan bahagian B merupakan soalan pilihan. Kertas 2 ini merupakan kertas yang paling tinggi peratusnya, iaitu keseluruhan 60%. Baiklah, sekarang kita lihat pula format kertas 3, iaitu projek ataupun kerja khusus dan tugasan perakaunan. Kertas 3 merupakan tugasan yang wajib diambil dan diselesaikan oleh calon SPM yang kebiasaannya dilaksanakan pada bulan Mei hingga Jun. Pelaksanaan kertas 3 ini calon-calon perlulah menyediakan dalam bentuk draft dan kemudian draft itu perlu ditaip. Untuk menyelesaikan tugasan ini, calon SPM perlu mempunyai kemudahan komputer. Sekiranya tidak mempunyai komputer di rumah, boleh menggunakan komputer di sekolah. Oleh itu, perlu calon SPM perlu memastikan mereka telah menyelesaikan tugasan kerja khusus kertas 3 SPM ini sebelum SPM sebenar, kerana maka 20% akan diperoleh melalui tugasan ini. Seterusnya, kita lihat pula apakah kelebihan yang diperoleh kepada murid-murid sekiranya mengambil subjek prinsip perakaunan ini. Sekiranya murid SPM mengambil subjek ini dan mendapat sekurang-kurangnya grade C+ dan ke atas, B atau A, layak untuk mendapat sijil LCCI level 2. LCCI iaitu London College of Commerce and Industry, merupakan sijil yang diiktiraf di tingkat antarabangsa.
Baiklah, CGLSCI ini adalah sebagai penanda aras di peringkat antarabangsa. Kerjasama formal antara kementerian dan badan profesional itu yang pertama di dunia dan dapat memastikan sistem kurikulum pendidikan negara sentiasa relevan dengan keperluan industri dan pasaran pekerjaan. Setiap tambahan yang dikeluarkan, ACCA dan LCCI akan memberikan kelebihan kepada pelajar yang sudah memiliki kemahiran asas dalam bidang perakaunan untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan. Pelajar yang mengikuti program ini boleh memilih sama ada meneruskan kerjaya dalam bidang perakaunan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi atau terus ke peringkat profesional kerana sudah mendapat pengecualian daripada menduduki peperiksaan awalan. Seterusnya kita melihat pula laluan dua pensijilan iaitu antara KPM, PCCA dan LCCI. Calon-calon yang telah selesai menduduki sijil SPM bolehlah melanjutkan pelajaran ke metrik perakaunan dan kemudian mengambil ijazah perakaunan. Berbekaskan sijil yang ada, mereka boleh terus melanjutkan ke sijil LCCAC dan mengambil paper Advance 5 dan 6 untuk melayakkan mereka menjadi seorang accountant yang profesional. Baiklah, untuk lebih jelas ke mana hala tuju murid-murid selepas SPM, mereka boleh menyambung pengajian ke tingkatan 6 dengan mengambil subjek akaun atau ekonomi. Kemudian, sekiranya tidak melanjutkan ke tingkatan 6, mereka bolehlah melanjutkan pelajaran ke matrikulasi perakaunan. Untuk melanjutkan pelajaran ke matrikulasi perakaunan ini, pelajar yang mengambil perakaunan dinasihatkan mengambil juga mata pelajaran matematik tambahan. Seterusnya, jika cemerlang, bolehlah melanjutkan pelajaran terus ke asasi perakaunan selepas SPM. Atau boleh juga memohon untuk mengambil diploma perakaunan. Kemudian barulah melanjutkan pelajaran dalam pensijilan profesional iaitu ACCA dan LCCI. Dan ini pula ialah laluan pendidikan untuk pendidikan perakaunan. Seperti yang saya telah terangkan tadi, daripada matrikulasi bolehlah melanjutkan pelajaran ke sarjana muda dan kemudian sarjana perakaunan dan ijazah kedoktoran. Ataupun sekiranya ingin mengambil sijil profesional, boleh juga mengambil di institusi perakaunan swasta dan mengikut step-step yang telah dipaparkan, dan akhir sekali akan menerima perlesenan Malaysian Institute of Accountants. Baiklah, itulah sahaja penerangan daripada saya tentang kandungan mata pelajaran perakaunan dan prospek murid yang mengambil mata pelajaran perakaunan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat berjaya. Okey, sekarang dah nampak balik muka saya Nampak. Kalau mungkin nak tengok, nak ulang tengok balik video tadi, nanti saya akan sharekan link video ni dekat ruangan chat lah sekejap. Okey, sepanjang yang awak dah tengok tadi, ada apa-apa soalan tentang subjek prinsip perakaunan? Ada soalan nak tanya tak? Ataupun apa awak punya expectation jadi pelajar prinsip perakaunan ni? Okey, saya dah share kali nanti boleh tengoklah kalau nak fahamkan lagi tentang subjek ni. Ada soalan ke? Kalau ada nak tanya boleh tanya. Saya dengar rata-rata memang bersemangat wajar ni nak ambil prinsip perakaunan sebab bercita-cita nak jadi accountant. Saya pun dulu macam tu juga, bercita-cita nak jadi accountant. Tapi tak semudah tu subjek perakaunan ni sebenarnya bila dah masuk universiti, bila awak dah ambil financial accounting apa semua, rata-rata kawan-kawan saya yang ambil subjek pure accounting pun tak jadi accountant.
Okay, sebab dia kompetitif, persaingan sangat tinggi subjek perakaunan ni dekat IPTA, terutama dari dalam kalangan bangsa Cina lah. Diorang sangat cekap lah bab perakaunan ni, dan biasanya pelajar cemerlang memang dari kalangan mereka. Jadi awak memang kena ada daya saing yang sangat tinggi dan memang penguasaan yang sangat tinggi lah. SPM tu kena A+ lah kalau untuk ambil CJ profesional dan bercita-cita sebagai seorang accountant. Okay, bukan tak ada, tapi persaingan sangat tinggi. Okay, saya pun dulu kononnya bercita-cita juga untuk jadi accountant, tapi last kali ambil pendidikan perakaunan. Jadi saya belajar di UNISI subjek financial accounting 1 saja. Itu pun dah rasa susah sangat. Jadi bukan mudah. Okay, jadi untuk saya nak pesan saja, untuk prinsip perakaunan ni kerja khusus lah, kena ada disiplin yang tinggi, komitmen, dan kena patuhi time frame pelaksanaan kerja khusus tu. Okay, penting sangat awak berjaya menyiapkan kerja khusus sebab 20% dah dalam tangan. Itu dah sangat-sangat membantu dah sebenarnya awak untuk lulus, dan awak perlu gilap saja untuk dapat grade kredit dan ke atas, dan boleh dikatakan selangkah awak dalam pembelajaran perakaunan di tingkat SPM ni dah ada dah sijil LCCI level 2 dalam tangan tu dah sebenarnya. Sijil antarabangsa tu dah ada dalam tangan dah. Ikutkan boleh sangatlah dengan bantuan kerja khusus tu. Okey, ada soalan ke nak tanya, dan kalau tak ada soalan, apa harapan ke apa yang awak expect pada diri awak sendiri ataupun saya sebagai guru untuk ni prinsip perakaunan ni untuk tahun ni? Boleh respon sikit tak? Awak boleh buka mic dan cakap. Tadi Cikgu Nur banyak pula yang tanya, aircon diam je semua. Ada soalan ke? Semua sangat faham ya? Tak sabar nak belajar. Okay, kalau kata yang nak ajar, nak belajar akaun ni kena pandai math, mestilah basic math tu kena ada lah. Kalau 10% daripada 1000 pun kena tekan kalkulator tu lambat lah kiranya. Kena cakap sikit lah bab-bab macam tu kan, sebab akaun ni dia lebih kepada perekodan, peraturan perekodan tu sebenarnya, bukan pada pengiraan sangat. Peraturan perekodan, patut ada sikit lah tajuk analisis, membuat keputusan, semua tu adalah, tapi dia lebih kepada format saja, format perekodan. Dia bukan subjek yang high order thinking skill, kena fikir banyak-banyak, di luar kotak sangat, tak ada. Mudah saja sebenarnya akaun. Saya lama mengajar ekonomi lagi susah dari akaun sebenarnya. Jadi akaun ni mudah, awak rajin ingat subjek, format dia punya format perekodan tu, kalau itulah dia yang awak kena muntahkan semula. Tak ada dia tanya kebat yang susah-susah awak nak fikir, nak buat keputusan. Kalau analisis pun dia masih terikat dengan formula dan format tertentu. So awak follow saja. Dan daripada angka tu awak buat sikit ayat sebagai tafsiran saja. Ringkas perakaunan ni dan mudah sebenarnya kalau awak rajin. Itu sajalah. Untuk saya tak susah prinsip perakaunan. Rasanya dah tak ada, saya pun dah info tadi, ni pun dah present semua dan tak ada soalan. Rasanya itu saja daripada saya, Cikgu Nuraimah. Okey, terima kasih, kita jumpa nanti dalam kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi terima kasih kepada Cikgu Nurul Hafizah. Okey, saya rasa pun agak jelas penjelas dia punya penerangan. Okey, jadi kalau awak tak berapa nak clear sangat, boleh tengok video yang telah disendkan dalam kita punya ruang chat ni ya, awak boleh simpan. Dan okey, untuk pengetahuan awak, cikgu PC account, Cikgu Nurul Hafizah ni adalah satu-satunya cikgu PC account yang ada di sekolah kita. Jadi saya harap okey, murid yang mengambil mata pelajaran PC account ini sebenarnya dia kena follow je apa yang cikgu ajar. Seperti yang Cikgu Hafizah kata, dia sebenarnya cikgu pun rasa susah lagi ekonomi dengan perniagaan. Sebab awak kena baca, awak kena fahamkan, awak kena dalam masa yang sama, awak kena kira-kira. Kalau PC account ni, cikgu rasa kalau awak ikut je apa yang kehendak, apa sukatan tu, apa kehendak dia kalau projek tu, insyaAllah awak boleh buat dengan baik. Tapi kita kena committed lah dengan kerja kita tu.
Jadi kalau dah siap projek awak dan cikgu sebenarnya untuk projek Prinsip Akaun ni, cikgu akan guide awak sampai awak boleh dapat, sampai awak buat betul ya, baru sampai betul lah. Saya tak betul dia akan suruh awak betulkan. Jadi di situlah kita punya terujinya awak punya kesabaran, ketekunan dan kegigihan awak. Tapi sebenarnya apa pun kalau kita minat, kita suka, dan kalau kita tak suka pun sebenarnya kita boleh pupuk rasa suka itu ya, sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan jadi suka. Dan kami pun sebenarnya sepatutnya kita tak tawarkan Prinsip Akaun, tapi oleh kerana ramai ibu bapa, parent Tingkatan 4 ni yang berminat untuk Prinsip Akaun dengan Cikgu Nurul Hafizah ni sebagai gurunya. Jadi dia adalah ketua panitia juga. Jadi cikgu harap awak boleh pertimbangkanlah untuk mengambil mata pelajaran Prinsip Akaun bagi tingkatan 4 Bestari. Okey, saya rasa itu sahaja sebelum cikgu nak tutup. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu Sumani ada. Kita ada Cikgu Khairi Nisa, GKMP Kemanusiaan, ada GKMP Teknik Vocational, okey, dan juga ada Puan Pengetua. Ada apa-apa nak beri cadangan ataupun semangat kepada murid-murid ini? Puan Normawati boleh maklumkan dengan murid tarikh akhir untuk rayuan kelas. Saya ingatkan kembali untuk murid yang berniat untuk membuat permohonan rayuan untuk pertukaran kelas, tarikh terakhir ataupun due date untuk kita pihak sekolah menerima surat tersebut adalah sebelum ataupun pada 15 Februari. Dan keputusan permohonan untuk pertukaran kelas akan diumumkan selepas 15 Februari, selepas pihak sekolah berbincang. Tak semestinya, saya ulang sekali lagi, tak semestinya permohonan awak untuk tukar kelas awak akan berjaya, tidak semestinya. Berdasarkan kepada hasil perbincangan ataupun hasil mesyuarat nanti. So, due date adalah 15 Februari ya, anak-anak. Ya, cikgu rasa sampai 15 Februari baru kami akan pertimbangkan semua permohonan tersebut. Dan kita juga ambil kira jumlah murid yang berada dalam kelas, setiap kelas. Sebab kita tak nak ada terlalu ramai di sesuatu kelas. Kita akan pastikan dia adalah agak sama rata untuk memudahkan awak lah sendiri untuk belajar kan. Kalau ramai sangat 40 orang, susahlah kita nak fokus. Okey, ada apa-apa lagi Puan? Tak ada dah. Okey, tak ada ya? Okey. Fikir betul-betul sebelum awak buat pilihan ya. Fikir betul-betul subjek yang awak rasa awak boleh bawa. Kalau awak kata nak admit juga sedangkan awak tak boleh bawa, tak betul lah tu. Ya. Subjek yang awak boleh bawa dan awak boleh skor semasa SPM. Bukan ambil subjek itu sebab nak tunjuk dengan orang, aku ambil admit, aku ambil Prinsip Akaun, aku ambil geografi, tapi ambil berdasarkan kemampuan diri sendiri. Jangan ikut kawan. Kalau kawan awak tu memang otak dia memang boleh bawa admit, tak apa. Kalau awak tak boleh bawa, tak apa, jangan ikut dia. Ikut kemampuan diri sendiri. Okey. Itu saja Puan Ainun. Okey, terima kasih Puan. Ni ada satu soalan cikgu, kalau nak tambah subjek boleh tak agaknya, okey. Contoh subjek bahasa Arab. Okey, sebenarnya biasanya kalau macam ni, okey, itu adalah persendirian lah. Murid boleh tambah tapi cikgu memang untuk jadual kita tak akan adalah untuk mata pelajaran bahasa Arab. Kalau murid boleh rasa belajar sendiri, semua sendirilah, okey, tidak melibatkan sekolah, okey. Awak boleh ambil tapi untuk periksa tu kami pihak sekolah boleh uruskan untuk menguruskan pendaftaran SPM. Tapi sebenarnya kami tak berapa galakkan murid ambil subjek yang di luar, tapi tak ada masalah ya sebenarnya kalau murid rasa dia boleh belajar sendiri ya. Tak ada. Kami tak akan sediakan jadual dan tak ada cikgu pun untuk mata pelajaran bahasa Arab tersebut. Tapi boleh ambil dengan belajar sendiri, cuma masa periksa SPM tahun depan
awak akan pergi dia akan menduduki peperiksaan tersebut. Tapi dengan syarat dia kena bagi tahulah pada cikgu SU peperiksaan SPM untuk dia daftarkan mata pelajaran tersebut. Okey, saya rasa itu sahaja. Okey, sama-sama Puan Zalina. Okey, saya rasa itu sahaja. Jadi, okey, kesimpulannya kita ada beberapa siri lagi. Ini baru 3 mata pelajaran elektif yang kita buat pada petang ini dan kita ada hari Isnin dan sampai hari Selasa siri-siri yang lain, yang mata pelajaran elektif yang lain. Jadi saya harap okey semua murid bolehlah menggunakan maklumat-maklumat ilmu talimat yang apa yang disampaikan pada talimat ini untuk memilih mata pelajaran yang perlu diambil. Pilihan adalah terletak pada diri kamu sendiri dan atas tanggungjawab dia sendiri ya. Cikgu rasa itu sahaja. Okey, cikgu sudahi talimat kita pada petang ini dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.